Jadi Arsenal musim ini jelas mempunyai banyak masalah di atas padang dari segi menjaringkan gol dan terdapat pelbagai statistik untuk menunjukkan kegagalan mereka di atas padang. Antara faktor adalah musim ini mereka tidak mempunyai playmaker di atas padang. Mesut Ozil tidak lagi beraksi untuk pasukan Arsenal. Denis Ceballos bukanlah playmaker yang boleh mencipta peluang untuk rakan pasukan. Granit Xhaka, Thomas Partey, kesemuanya pemain yang bagus tetapi mempunyai fungsi yang berbeza dan mungkin tidak begitu efektif dari segi proses penciptaan peluang. Itu yang kalau kita lihat statistik musim ini untuk total shot, shot on target, shot creating actions dan juga key passes. Dalam kesemua kriteria ini, Arsenal berada di tangga ke-15, 16, 16 dan juga 15. Dan jika anda ingat video Nicolas Pepe yang saya ada buat 2-3 minggu lepas, dalam video tersebut kita ada mengkaji bagaimana Nicolas Pepe menjadi mungkin mangsa kegagalan Arsenal untuk mencipta ruang dan peluang untuk seorang pemain seperti itu, dan mungkin impak yang sama sedang kita lihat dalam Pierre-Emerick Aubameyang. Untuk minggu ini, kita akan cuba melihat 3 pemain yang mungkin dapat membantu Arsenal dari sudut pandangan proses penciptaan peluang. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Obviously, creativity is linked to the chances that you are able to create in different positions around the box or in the final third. We are working in different aspects that we have to improve certainly, and the profile of the players, depending where they play as well, brings you one thing or the other, and depending on how they play, we will try to explore certain areas. Pemain pertama yang mungkin perlu dipandang oleh Arsenal adalah Angelo Fulgini. Angelo Fulgini adalah pemain yang beraksi untuk Angus Sco, bekas pasukan Dixon Nwakame dan juga bekas pasukan Nicolas Pepe sebenarnya di pentas Liga A. Dan Angelo Fulgini ini adalah pemain yang berumur 24 tahun, mempunyai ketinggian 1.88 meter dan seringkali beraksi di posisi central midfielder. Bukan attacking midfield, bukan defensive midfield, tetapi lebih kepada pemain central midfield. Dan pada ketika ini, perkara yang paling menarik adalah evaluasi transfer market. Rate beliau di market pada ketika ini hanyalah 7 million euros. Tetapi apa yang lebih menakjubkan adalah jika kita lihat statistik beliau dari sudut pandangan proses penciptaan peluang. Kerana Angelo Fulgini ini adalah seorang pemain yang beraksi di center midfield tapi menjadi antara pemain paling penting dalam mencipta peluang untuk rakan-rakan sepasukannya di Angus Sco. Jadi musim ini kita lihat dari segi shots on target, Fulgini mencatat 13 shots on target musim ini yang meletakkan beliau di tangga ke-5 di pentas Liga A. Untuk key passes, beliau mencatat 31 key passes musim ini yang meletakkan beliau di tangga ke-4 Liga A. Tetapi apa yang lebih menarik adalah shot creating actions, aksi yang dilakukan oleh Fulgini di atas padang yang membuka ruang untuk pemain melakukan rembatan di atas padang. Dalam kriteria ini, beliau terlibat dalam 56 shot creating actions di pentas Liga musim ini yang meletakkan beliau di tangga ke-4 terbaik dalam segi pemain yang mencipta peluang rembatan untuk rakan sepasukannya. Jadi kualiti-kualiti sebegini menunjukkan kemampuan yang cukup tinggi dari sudut pandangan statistik, dan apa yang lebih penting adalah Fulgini juga mempunyai ketinggian untuk memenangi bola di udara untuk mungkin membantu Arsenal sedikit dari sudut pandangan defensif. Statistik yang paling penting untuk kita melihat kebolehan Angelo Fulgini adalah smart passes. Passing yang dilakukan dari posisi yang deep untuk memecahkan garisan pasukan lawan, garisan defensif pasukan lawan. Dan Angelo Fulgini mencatat 29 smart passes di pentas Liga A musim ini, meletakkan beliau di posisi pertama Liga A dalam kriteria tersebut. Ini menunjukkan kebolehan beliau, biarpun beraksi di posisi central midfield, banyak melakukan smart passes untuk memecahkan garisan lawan, untuk membuka ruang buat rakan pasukan mungkin melakukan larian dan juga rembatan. Dan pemain sebegini mampu membantu Arsenal dari sudut pandangan yang sama juga, membuka pertahanan pasukan lawan. Pemain kedua yang mungkin boleh dilihat oleh Mikel Arteta dan juga Arsenal adalah Daichi Kamada, pemain Jepun yang berumur 24 tahun beraksi untuk Eintracht Frankfurt. Mungkin majoriti penyokong Arsenal mengenali Daichi Kamada ini kerana dia adalah individu yang membantu Frankfurt menjaringkan gol menentang pasukan Arsenal musim lepas, dan gol tersebut yang membantu Frankfurt menewaskan Arsenal juga melihat Unai Emery selepas perlawanan tersebut dipecat
oleh Arsenal. Jadi Daichi Kamada ni adalah seorang pemain yang begitu menarik secara peribadi kerana saya banyak menonton Bundesliga dan beliau adalah pemain yang banyak menarik perhatian saya. Bukan dari segi kemampuan pasukan secara keseluruhan tetapi sebab kebolehan individu. Daichi Kamada ini sebagai pemain yang mampu mencipta peluang untuk rakan sepasukan bukan saja melalui hantaran-hantaran beliau tetapi juga melalui gerakan-gerakan beliau tanpa bola di atas padang. Mempunyai posisi attacking midfielder, banyak menggunakan kaki kanan dan value beliau pada ketika ini mengikut transfer market adalah 18 ataupun 16 juta euros pada ketika ini. Kita lihat mengapa Daichi Kamada mampu membantu Arsenal. Kalau kita lihat assist musim ini, beliau telah mencatat 5 assist dan berada di tangga ketiga di pentas Bundesliga. Smart passes, sekali lagi saya menyukai kriteria ini kerana inilah hantaran-hantaran yang memecahkan garisan defensif pasukan lawan. Beliau mencatat 18 smart passes musim ini yang meletakkan beliau di tangga ke-6 Bundesliga. Shot creating action, ini juga menakjubkan. 44 shot creating action untuk Eintracht Frankfurt musim ini. Expected assist beliau juga adalah 4 yang meletakkan beliau di tangga pertama Bundesliga musim ini. Jadi, kalau melihat jenis peluang yang sering kali beliau cipta di atas padang, formula expected assist menjangkakan beliau paling banyak mencipta assist di pentas Bundesliga musim ini. Jadi Daichi Kamada juga, biarpun bukan pemain yang tinggi sangat, tetapi dengan kualiti yang dimiliki oleh beliau dengan bola dan tanpa bola, mungkin mampu membantu Arsenal dari sudut proses penciptaan peluang. Pemain ketiga dan pemain terakhir yang mungkin boleh dilihat oleh Mikel Arteta dan Arsenal, ini secara peribadi adalah pemain kegemaran saya atas satu faktor yang begitu penting. Jonathan Bamba, pemain yang berusia 24 tahun, beraksi untuk Lille di pentas Ligue A, sedikit mahal mengikut valuasi transfer market 20 juta euros. Tetapi hakikatnya Jonathan Bamba ini biarpun beraksi di bahagian sayap, biarpun bukanlah attacking midfield seperti Mesut Ozil ataupun Daichi Kamada, tetapi Jonathan Bamba mempunyai kemampuan yang cukup luar biasa dari bahagian sayap. Bukan saja mampu melakukan gol untuk diri sendiri, tetapi mampu juga melakukan aksi yang akan membuka ruang dan peluang untuk rakan sepasukan. Dan faktor yang saya maksudkan adalah Jonathan Bamba menjadi antara pemain yang sering kali berganding dengan Nicolas Pepe di Lille 2 tahun lepas. Dan dalam gandingan tersebut, kedua-dua pemain sekaligus dengan Jonathan Ikone, trio pemain ini di Lille mencipta suatu gandingan yang begitu mantap. Jadi mungkin kemasukan Jonathan Bamba bukan saja membantu Arsenal sebagai sebuah pasukan, tetapi mungkin mampu membantu Nicolas Pepe mendapatkan semula momentum yang melihat beliau menjadi antara pemain paling laju dan pemain paling efektif di pentas bola sepak Perancis 2 tahun lepas. Untuk musim ini, statistik yang paling ketara adalah Jonathan Bamba, pemain yang begitu positif. Dapat saja bola, fokus utama beliau bahagian depan, kotak penalti. Musim ini Jonathan Bamba mencatat 22 passes into the penalty areas yang meletakkan beliau di tangga keempat. Carta assist musim ini juga 6 assist untuk Lille musim ini, tangga pertama Ligue A. Progressive carrying distance, Jonathan Bamba adalah pemain yang akan menerima bola dan menggerakkan bola tersebut ke bahagian hadapan. Musim ini berada di tangga ke-8 Ligue A untuk progressive carrying distance. Tetapi sekali lagi, seperti yang saya kata, kriteria yang paling saya suka dalam proses penciptaan peluang adalah smart passes. Dan Jonathan Bamba mencatat 26 smart passes di pentas Ligue A musim ini yang melihat beliau pemain kedua paling efektif dari segi proses penciptaan peluang di Ligue A. Jadi ini adalah Jonathan Bamba yang secara peribadi buat saya mungkin pemain kegemaran saya untuk dibawa masuk ke dalam Arsenal untuk membantu The Gunners menjadi pasukan yang lebih efektif dan mungkin juga membantu nama-nama seperti Nicolas Pepe dan Pierre-Emerick Aubameyang menjadi penjaring gol secara lebih konsisten musim ini. Kalau korang peminat Arsenal, siapa pemain yang korang nak tengok menyarungi jersey Arsenal pada bulan Januari nanti?